hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada pagi ini, seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa surau Al-Hikmah pada Midin, muslimat dan muslimin tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati, dan semoga apa yang kita buat ini terhitung sebagai amal soleh yang memberi kebaikan kepada kita pada hidup di dunia, menjadi asbab kemenangan pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti. Jadi macam biasa slot kita pagi ini menjawab kemusykilan agama. Kita pergi ke soalan yang pertama. Apakah hukum berniaga barang tiruan? Contohnya tudung Aryani grade 3A. Hukum sebagai penjual, hukum sebagai pembeli. Halal dan berkatkah urus niaga begini? Mohon pencerahan. Baik. Dia kata, apakah hukum berniaga barang tiruan? Berniaga faham lah. Asalnya berniaga ni halal, tapi bersyarat. Allah kata, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan berniaga dan mengharamkan riba. Tapi berniaga ni bukan halal beraka. Maksudnya, kalau nak lawan dengan riba, berniagalah halal. Tapi halal ada syarat. Nampak? Bukan halal, asal berniaga halal. Halal ada peraturan. Nak jadi halal tu dia ada peraturan. Maka berniaga mesti ada peraturan kau. Macam orang nak cok halal, nak buh cok halal bukan pakai cok saja gitu. Mesti ada syarat dia. Kalau cukup syarat baru cok halal. Berniaga benda haram. Benda haram pergi jual haram. Berniaga benda curi. Curi ayam orang esok jual pasar. Haram. Maka barang tiruan ni ialah barang yang bukan hak asli. Dia maksud dia. Boleh ke tak berniaga? Yang pertama, kita kena pastikan barang itu barang yang halal jual belinya, tidak najis, bukan benda haram guna. Yang kedua, bila tiruan mesti ada hak asli. Maka hak asli ada tuang tak? Ada tuang. Jika dapat izin, hukumnya harus. Kita copy buku orang tulis buku ke, tak kira buku sekolah ke, buku agama ke, tuang dia tulis, cetak apa semua, terbitlah. Kita copy, kita cetak, jual retek. Boleh ke tidak? Kena minta izin nak penerbit. Kitab agama pun kena ada izin. Faham? Batu kitab, kita beli kitab Arab, kitab Jawi di buh depan. Hak cetak, nak penerbit. Hak kutabain mahfuzun. Hak cetak ini terpelihara. Tidak boleh cetak sembarangan. Jadi kalau dia kata hak Aryani grade 3A, banyak A lah. 1A keras sikit. 3A lembut molek. Kalau nak beli original, harga murah pun 80. Lagi hak murah. Hak mahal 100 lebih. Tudung. Tak masuk baju lagi. Jadi dia ada izin tak? Tak ada izin. Tak ada izin, kita jual, memudaratkan. Yang pertama, tuang dia mengalami kerugian. Pasal dia yang punya nama, dia mengeluarkan belanja besar, dan kita modal atas angin saja. Atas nama orang, patut orang pula rugi. Hukumnya kalau tak ada izin, tak boleh. Pernah seorang bertanya pada Tok Guru Haji Adi tahun 90-an. Lama dah di Rusila. Buku agama. Ustaz tulis, kita copy, buat attack di kilang, terbit attack kita. Sama macam itu. Haram hukumnya. Jadi kalau kena ada izin, boleh.
Melainkan hak milik kafir harbi. Maka merugikan kafir harbi itu tidak salah. Kerana harbiyun maknanya wajib perang. Tidak seberapa kalau mencetak perkara tiruan lagu tu. Lagi hak orang Islam tak boleh. Jawapan dia sebenarnya mudah ya. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta ahabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna kamu beriman sehingga kamu suka kepada orang lain apa yang kamu suka kepada diri kamu. Lain kali tanya gini je. Kalau kita jadi tokel, empunya barang, patut orang pakai kopi tiru hak kita jual. Kita suka tak? Tak. Orang lain gitu juga sama dapat jawapan. Jadi bila haram, maka haramlah jual dan beli. Kerana menyokong perkara tipu. Jadi beli, kalau kita jual hak lain, hak nama kita tak boleh. Buat nama kita. Betul tak? Nama kita Me'ani. Me'ani. Hak tu Aryani. Faham lagi? Sebab apa tak lakunya kalau molek? Orang tak kira pada nama. Mana menggunakan kain yang molek. Kemudian pula harga berpatutan. Orang beli tak? Beli ya? Sedap pakai. Ni terik kat tu, kembang situ. Terik kat ni, keripuk situ. Lepas tu nak laku gua ni. Soalan seterusnya. Bila haram tak ada berkat. Jadi dapatkan keizinan dulu. Saya berniaga online. Adakah saya tanggung dosa bila saya post, like, share gambar yang tak tutup aurat? Bukan gambar saya lah, gambar orang lain. Tak kata pun gambar mung. Dia berniaga online. Bagus. Berniaga ni bagus lah. Tapi kadang-kadang masalah. Seperti iklannya itu, benda yang mendedahkan aurat. Jadi kita like. Faham lagi? Apa yang kita like sebenarnya? Yang kita sokong tu apa? Contohnya yang dijual tu ialah sejenis sodek. Atau periuk. Atau pengisar bawang. Dan kita pakai dah pengisar tu memang molek. Oboh hacur. Jadi hari tu kita tengok ada gambar pengisar bawang hak kita pakai. Padahal gambarnya gambar orang puan tak tutup aurat. Duduk dalam ngisar bawang, buat elang. Jadi kita like. Apa yang kita like tu? Kita like tu adakah maknanya bagus barang ini ataupun kerana perempuan itu tidak menutup aurat? Tengok. Al-umuru bimaqasidiha. Perbuatan like tu tengok apa maksud dia. Kadang-kadang bendanya adalah nasihat, kata-kata nasihat. Pakailah pakaian yang menutup aurat. Jangan mendedahkan aurat. Ada gambar perempuan tutup aurat, ada perempuan gambar dendah aurat. Kita pun like. Like tu sebab apa? Sebab perkataan itu betul. Tu tak apa. Cuma jika keterlaluan, sekalipun kita tak tujuan kepada aurat itu, jangan like. Kerana mengajar, nak buat iklan ni, kena ikut peraturan juga. Hari ni ramai tak ikut peraturan. Ajar orang pakai tudung. Live pula lah ni. Buat video, nak tunggu tali besing mari ambil dia rumah, ada orang nak mari. Dia buat diri tali besing diri. Faham? Lah ni banyak sangat lah ni. Daripada pala doga, ajar siapa ke pakai tudung siap. Comel lah teh. Tang pakai tudung tu tak apa dah. Pasal tutup aurat dah. Dah awal mula-mula rambut reseng. Boh juga lah ni. Nak soho. Nak soho. Boleh 15 like print screen. Faham lagi. Jadi bukan tak boleh nak berniaga, tapi kena ada peraturan. Agama ni peraturan. The way of life. Cara hidup. Peraturan hidup. Munawak elang gini. Nak ajar kau pakai tudung gini. Pakai tudung dulu lah mula-mula. Pakai tudung dulu. Hak mu tak mu jual tu. Hak tak comel, hak hitam tu. Barulah ajar tudung tudung bawah. Sekarang tudung khisi. Sekarang tudung ikan buta.
Tidak daripada rambut resek sampai kepada tudung molek. Haram. Masih tak pakai tudung tu haram tak? Haram. Hilang punya pasal. Nah. Saya pernah menazar, tapi saya lupa apa nazar saya. Saya tahu saya nazar nak puasa, tapi saya lupa bilangan hari. Berturut-turut atau tidak. Tadi dia kata dia lupa. Saya lupa saya nazar apa pun tak tahu. Lepas tu saya tahu saya nazar puasa pula dah. Mana dia ni tak berapa ingat dah budak ni. Saya lupa apa saya nazar tak tahulah. Yang saya ingat saya nazar puasa pula dah. Tadi lupa. Tak mana semua ni. Jadi dia ingat nazarnya nak puasa. Tetapi tak ingat berturut-turut ke atau tidak berturut-turut. Menunjukkan di sini puasanya lebih daripada sehari. Hak tu hak cerak. Bak jarang atau orang tak buat kalau puasa sehari berturut-turut. Nampak tak? Berapa hari puasa? Puasa sehari lah berturut-turut. Sehari turut-turut kan dia pula. Kalau sehari tak ada berturut-turut dah. Dia 2 hari atau lebih, maka ada berturut-turut. Kalau nazar, kalau aku baik sakit ni, aku menazar nak puasa 2 hari berturut-turut. Jelas gitu. Wajib kena puasa hari pertama, hari kedua. Malaikat hari kedua sakit pula. Hari ketiga dia sambung, boleh. Sebab tu kena ingat, kalau sebut berturut-turut, kena buat turut-turut. Kalau dia kata gini, aku menazar kalau aku baik sakit ni nak puasa berturut-turut selama 10 hari. Jelas juga. 10 hari turut-turut. Dia pun puasa 5 hari period. Faham lagi? Puasa 5 hari mari haid. Habis haid boleh sambung ni, tak payah buat mula. Kerana haid adalah uzur syar'i. Faham lagi? Tak apa. Dia tak potong mualaf. Faham lagi? Tak apa. Jadi hak ni tak ingat. Berturut-turut tu ya dah, tapi tak tahu berapa hari. Siapa yang tak ingat berapa hari, kena anggar dengan bilangan yang agak-agaknya begitulah. Aku tahu turut tu, aku tahu dah nazar dah berapa hari 10 tak, 10 banyak sangat. Rasanya tak 10. 3 rasanya kurang. 4 banyak sangat awak. Dah berapa? 5 kot. Kalau 5 kot boleh. Dia panggil zoniyah. Berat belah betul dah. Tiba-tiba kita pergi puasa 5 hari bayar Hak kita nazar itu 4 je. Lebih sehari jadi puasa sunat. Jadi anggar dengan lebih. Soalan seterusnya. Bolehkah wanita sempurna tutup aurat berpantung, berlakong atas petah di hadapan laki-laki ajnabi? Macam tu. Sikit. Walaupun sikit. Penonton laki-laki. Bukankah itu boleh dikira aurat? Alunan suara. Yang kedua, kita berpakaian untuk menutup aurat, bukan untuk tarik perhatian. Apakah hukum wanita pakai t-shirt muslimat yang ada tulisan? Bukankah itu boleh tarik penonton, perhatian orang? Ada juga pakar. Ada juga pakar bergantung pada niat kita. Baik. Orang perempuan berlakon atas petah yang orang laki-laki ada tengok. Ajnabi. Ajnabi ni laki-laki yang boleh menikah dengan kita. Itu ajnabi. Asalnya makna orang asing. Bukan makhluk asing, orang asing. Orang asing ni yang kita boleh menikah. Macam laki kita tu, orang asing tu. Bukan pok dara kita, laki kita tu. Kita boleh nikah dengan dia. Jadi dia ni berlakon atas pentah. Dia pakai tutup sempurna. Jawabnya tengok apakah yang dilakonkan itu. Kalau dia berlakon tu hidup diam,
Dia hanya bercakap. Seorang tu jadi anak, seorang tu jadi mak. Nah, anak tu tanya mak, beli dua ni tudung comel ngak mak. Mak kata beli pasar. RM10 se. Kalau dua 60. Nah. Kalau gitu saja tidak haram. Kalau berlakon gitu. Kalau gi mari, duduk bangun, maka makruh jika menutup sempurna. Kalau berlakon macam ni haram. Dengan rambut dak tutup, dengan peluar ketak, punggung puing. Tengok tak drama. TV1 rambut merah, TV2 rambut kuning, TV3 rambut kereta. Nak berlakon. Tu haram dah. Jadi perempuan jika sampai menggerak-gerakkan badan dan gerakkan badannya menarik perhatian laki-laki, haram selalu dah. Kalau duduk dia cakap saja tidak haram lagi jika dia menjaga aurat yang sempurna. Faham? Suka tak kalau orang panggil kita berlakon? Gamuknya ngakuk ke berok lagi. Tak. Buat apa kita berahi berlakon? Pasal popular. Betul tak? Soho kan? Anak soho. Ni ada ni kalau orang panggil berlakon lagi. Tak panggil lagi. Buh gambar diri dalam Facebook pun suka seorang. Faham tak? Padahal tak ada orang tengok pun. Nak awak gak aku. Okey gak aku. Tak pergi pukul keping ibu. Faham tak? Betul tak? Suka. Walaupun dia suka dilihat cantik. Itu penyakit dia. Dari muda pak tua. Tua pun apa kau? Tengok tok kita umur 73 dah. Kalau nak pergi kat orang nikah. Dia lama gitu kau. Lama apa atas bibir ni, atas ni. Merah apa atas ni tu. Faham tak ke? Apa masuk bawah ni gitu, bawah mulut. Tanya ikut dan dah. Nak. Pakai cincin tak tok itu? Pakai. Tangan macam lalat kates dah ni. Jari ni ketok kerok kali. Masuk cincin lagi. Tak apa, tu fitrah dia. Tapi jangan sampai haram. Takat dia berdiri, muslimat berdiri. Dia jadi mak. Dia berkata-kata dalam muka. Tak apa. Kalau sampai hari duduk bangun. Menggerakkan badan, itu tidak boleh. Boleh tak muslimat memakai baju t-shirt labuh ada gambar-gambar tu kan? Tulis muslimat pada miding ke apa dan sebagainya. Nampak? Dia gini. Maksudnya menarik perhatian yang pertama yang haram, iaitu dengan aurat dan gerak laku yang menyalahi syarak. Itu haram. Pertama tak tutup aurat, haram dah. Kerana menarik perhatian. Yang kedua tutup aurat tapi gedik. Dia buat gerak laku. Tu nak? Terkinja-kinja orang panggil. Itu haram kau. Walaupun tutup aurat, terkinja-kinja. Yang kedua, dia pakai pakaian tetapi dia tak dapat sembunyikan sebahagian daripada kecantikan pakaiannya. Seperti orang nampak renda bajunya, orang nampak bentuk tudungnya yang cantik, orang nampak jubahnya sebelah luar. Hatu maaf. Allah kata illa zahara minha. Illa ma zahara minha. Melainkan benda yang di luar yang kita tak mampu dah nak tudung. Faham tak ke? Itu tak apa. Kita pakai tudung, kita ikat nikah, tali molek kat belakang kita ikat. Ada gak orang tengok comel ikat tali kat belakang. Tu tak apa tu. Siapa dak boleh tengok tali panjang. Faham lagi? Pada perempuan kadang-kadang dia pakai tudung, dia sulang kat luar. Sulaman luar tu dimaaf, dipanggil illa ma zahara minha, boleh. Faham? Yang tak boleh dia pakai pakaian comel juga, pakai t-shirt tapi dia letak pula gambar-gambar, bila orang lelaki tengok jadi tertarik pula. Tak boleh. Sebab tu nak buat t-shirt boleh tulis benda-benda yang pada adatnya tidak menarik perhatian laki-laki. Nak tulis benda-benda dakwah, tak ada masalah.
Soalan seterusnya. Kadang pakai jubah haram lagi. Ada pakai jubah pagi kemarin. Duana Bukit Besar. Pakai jubah dah pergi ketak. Jogging kat JPJ. Pakai seluar panjang tapi dia kecek bajunya. Nah, tudung labuh. Jogging. Jogging. Diet. Bergedik, punggung macam beledi suti. Kedebung. Sudah kerja. Tok bila jogging kat belakang, dah molek. Nah, dia kita tu besar gitu. Tak usahlah jalan laju, jalan pelahang dah. Kesihatan kau. Tahu tak? Yang mau pergi berembah gitu apa? Kerebak. Macam nak kepa bumi. Boleh tak duit zakat kita bagi, kasih. Kita bagi pada hari raya untuk anak-anak orang miskin yang datang beraya. Boleh Nampak tak? Ayah dia orang miskin, dah anak kaya ke tak? Anak miskin Jadi kita zakat, kita bayar pada anak orang miskin. Boleh tak? Pasal budak tu miskin. Jangan ayah dia miskin, dia orang kaya. Ayah dia orang miskin, kapun orang ketah kalau berang. Anak ni anak dia main raya ni, pakai kereta Mercedes. Tu tak boleh. Anak orang miskin, anak tu miskin juga. Baru boleh beri zakat. Cuma niat, tak niat, tak sah. Beri dah, tak niat zakat, tak sah. Kena bayar semula. Duit zakat yang kita keluar tu, kita contohnya kita melawat orang beranak, orang sakit, tapi mereka orang susah. Boleh tak kita beri? Boleh. Kalau kerana sakit, tak boleh. Mana ada zakat terima orang sakit. Tapi orang sakit tu orang susah, boleh. Faham tak ke? Orang miskin sakit. Orang miskin yang kita beri selama ni, orang miskin yang terima zakat tu sakit ke sehat? Sehat. Dah sehat, sah. Dah sakit, bih pada sah lagi lah. Kerana tujuan memberi bantuan. Selama ni kan kita beri orang miskin yang sehat. Dan ni orang miskin yang sakit. Contohnya, orang miskin beranak. Orang miskin dia tak macam orang kaya. Dia jarang beranak orang kaya. Takut itih dia habis. Orang miskin beranak mau. Kita beri ke dia. Boleh. Syarat, dia itu salah seorang daripada 8 golongan yang boleh terima zakat. Orang sakit ni dia mu'alah. Boleh. Orang sakit ni dia miskin. Boleh. Orang sakit ni dia musafir. Boleh. Soalan seterusnya. Boleh tak kita beri pada anak-anak kita yang bukan tanggungan kita, yang sudah kahwin? Cuba jelaskan tentang zakat ini. Nak beri zakat kepada anak boleh, tetapi janganlah atas nama miskin. Kalau atas nama miskin, kita wajib tanggung. Faham tak lagi? Ingat anak kita besar dah, kita tak wajib tanggung dah. Dia cek memang kita tanggung. Dan ni dia kerja, dia nikah dah anak kita, ada bini dah, duduk di wakar tapek tu, tapi miskin sangat. Kita mak ayah ni kaya, maka wajib kita beri tanggungan. Bila kita wajib tanggung, hak mana hak dia tak cukup, miskin dia, tak sah bayar zakat. Faham tak? Kita ada kakak seorang duduk Marang, kita adik duduk Padang Miding. Kita senang, kakak kita orang miskin. Contohnya dia kurang 100 sebulan belanjanya. Maka wajib kita ni adik kena tambah 100 tu hak Marang. Kalau tak tambah, dosa. Walaupun kita tak berahi ke dia. Mulut banyak popek-popek. Faham? Hak tu bak lain. Bak wajib tanggung, kena bantu. Pasal kita senang. Faham? Ramai orang yang lupa adik-beradik dia. Adik-beradik susah lah. Bukan adik-beradik walau susah. Hak banyak adik-beradik walau susah. Faham tak? Makan gaji 2-3 ribu, berhutang mu. Tu walau susah tu. Jadi bila kita nak berikan anak, kita boleh zakat. Anak kita belajar di mana? Belajar di pondok. Ada di Aceh ni, belajar pondok. Kita nak beri ke anak kita, boleh. Pasal anak kita miskin, kan?
anak kita fi sabilillah. Belajar agama boleh. Dan kalau anak kita miskin, tak ada PT kita nak beri. Anak kita sekolah lagi, kita nak beri duit zakat, tak boleh. Pasal bila anak kita pindah balik ni separuh apa? Nyamuk balik belakang. Cicak pun ada, lipah pun ada. Mai lihat ni apa? Mai lihat ni. Bangun. Lihat ni lega dengan ekong lihat ni. Mai lihat ni apa? Ni duduk lang gelap gitu. Duduk lah ni. Jadi lah. Banyaknya. Mai duduk lah ni. Buka ekong. Dengar baik-baik. Kita ada anak cek. Kolom rendah, kolom menengah. Siapa bayar zakat, kita nak berikan anak-anak kita. Tak boleh. Jika atas nama miskin. Tak boleh. Yang bolehnya atas nama lain pada miskin. Faham? Anak kita mu'alah boleh beri. Pasal apa tak boleh berikan anak miskin? Pasal kita wajib tanggung nafkah harian ni. Orang yang kita wajib tanggung, tak boleh kita beri zakat. Zakat tahun kali, tanggung anak hari. Faham? Jadi anak kita yang miskin, kita beri makan setiap hari, wajib. Dia gitu. Tapi kalau anak kita, dia tidak miskin, dia berhutang. Dia duduk di Kuala Lumpur, berhutang nak beli beras, tak ada PT 300 riyal itu. Maka boleh kita bayar zakat atas nama berhutang. Faham? Suami beri zakat pada isteri, tak boleh. Kerana suami tanggung makan minum isteri. Faham? Soalan seterusnya, macam mana nak solat jamak Jumaat dengan asar? Caranya senang saja. Kalau kita musafir, kita nak semayang jamak hari Jumaat, kita buat jamak Jumaat dengan asar, jamak takdim. Caranya semayang Jumaat dengan orang ramai. Orang puang ke kalau ada berhenti musafir hari Jumaat, nak naik bagian orang puang kat masjid tu, tak ada orang situ. Nak semayang ikut imam dulu, semayang Jumaat. Niatnya Allahu Akbar, aku semayang fardu Jumaat jamak dengan asar. Faham? Lohor tak usah sebut lah, tak ada. Kerana semayang Jumaat kan. Allah, aku semayang fardu Jumaat jamak dengan asar. Faham? Lepas tu habis imam salam, kita salam lah. Kita bangun lalu mayang asar pula. Jangan berzikir pula dengan tok imam. Putus walak. Bangun terus mayang asar. Takbir Allah, aku semayang fardu asar jamak dengan Jumaat 2 rakaat, kata kita. Jadi kita mayang asar 2 rakaat. Faham? Jangan buat jamak takhir, tak sah. Masa mayang Jumaat, dia tak mayang lagi, bawa kereta lagi. Dia berhenti asar dia semeluh, dia semayang asar dengan Jumaat. Seorang diri. Faham lagi? Tak boleh. Kalau Jumaat, mesti jamak takdim. Maknanya buat semayang Jumaat dan semayang asar dalam waktu Jumaat. Mana kau nak bersugi, pertama kali nak buat ni. Bersugi ni kenapa? Bersugi ni ialah memberus gigi dan mulut. Atau makna membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan alat. Itu bersugi. Jika kita bersihkan mulut tidak guna alat, contoh kita koma, sama ada koma air saja, atau koma dengan Listerine, atau koma dengan minyak gas, hak tu orang tak panggil bersugi. Sebab tidak guna sejenis alat untuk bersihkan mulut. Jadi bersugi ialah membersihkan mulut menggunakan alat. Faham? Kalau koma dia alat tak? Ada air saja. Dia panggil madmadah, berkoma. Bukan siwak. Siwak menggunakan alat. Nampak
Tathhirul fami bi'alatin. Membersihkan mulut dengan menggunakan perkakah. Jadi perkakah itu apakah ia? Jawabnya tidak perlu syarat apa-apa. Asalkan dia alat yang boleh bersihkan gigi dan mulut, namanya bersiwaklah. Sama ada kita guna penyungkil gigi. Ambil penyungkil gigi, cokel, betul. Nah, atas gigi, torai-torai nak suruh bersih habis makanan. Dia panggil siwak. Atau kita ambil lidi, kita katak-katak kat umbi lidi tu, biar ada tajam, kita pun torai-torai di mulut nak suruh bersih. Bersiwak. Atau kita ambil pelepahnya. Faham lagi? Kita buat tajam ke, kita buat di mulut nak suruh bersih. Dipanggil perbuatan bersih mulut guna sesuatu alat bersiwak. Atau menggunakan hak sama-sama beruh gigi. Dali, daki, doktor pun. Tak ingat. Colgate. Nampak tak? Bubuh obat beruh mulut. Dia panggil bersiwak. Ada orang kata dok tu beruh gigi. So, bersiwak tu menggunakan beruh yang beli kedai, letak obat untuk bersih mulut. Bersiwak. Dah mana afdal sekali? Ulama bersetuju yang paling afdal bersiwak ialah menggunakan kayu sugi tu. Hak jual seria tu. Tu baru afdal. Hak lain bersiwak kau. Termasuk beruh gigi. Jadi penanya ni dia kata kali pertama nak beruh gigi. Parok dia ni. Daripada cek dak ajing beruh gigi. Wujud dak naik tanya dia dak rebah habis orang. Jadi dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, dalam Sabilal Muhtadi hak Jawi pun ada, ialah dengan melentangkan gigi. Buat jalan gigi kita ni begini, atas turun ke bawah, bawah naik tak atas tau. Jarang orang gigi gitu. Faham? Gitu. Jadi wak lalu ni. Faham tak lagi? Wak lalu gini. Belah dalang, atas gusi, melalukan atas lidah buat gini. Lidah kita ni dia ada makanan alu-alu lekat. Lidah kita kan bulu, buat gini. Jangan beruh dengan sabuk lidah. Jadi pelat cakap. Buat gitu. Faham? Itu panggil bersugi. Menggunakan beruh gigi boleh, menggunakan kayu siwak boleh. Afdal kayu arak tadi. Kerana Nabi pakai kayu arak. Faham? Bolehkah dividen ASB kita bina madrasah beli tanah pembinaan ma'had tahfiz? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Dividen bukan makna haram. Jangan salah faham. Kita kadang-kadang pinjaman maknanya riba, salah. Buat long maknanya haram, salah. Long tu bahasa orang putih. Bahasa Melayu meminjam, bayar, ansuran. Faham? Tak haram. Yang haramnya ada perjanjian riba ke tak? Long ni. Tak ada. Long ni Islami. Tidak haram. Long ni riba, interest, haram. Pinjam ni tak bayar bunga, tak haram. Pinjam ni bayar bunga, baru haram. Jadi dividen kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. ASB batu patua, kejap halal, kejap haram. Tahu tak? 3 tahun haram, ni patua halal mula tu. 2-3 tahun lagi, haram pula. Apa jadi gitu? Gini, ASB ni, duit kita sipang. Nak? Me'ani bos 100. Lijah bos 1,000. Hak ni bos 11,000. Hak ni 3,000. Dah kalau satu Malaysia banyak. Berbeliung-beliung. Faham? Jadi bila beliung-beliung totalnya, pihak ASB dia laburkan duit itu. Faham tak? Niagakan duit itu. Jika dia niagakan dengan syarikat atau saham-saham yang halal, maka keuntungan niaga adalah halal. Faham? Jika diniagakan dengan indeks saham atau syarikat besar yang ada haram, maka jadi untungnya, keuntungan tadi haram. Duit ASB itu halal. Duit penyimpan. Yang haram boleh jadi haram. 10 bilion ini, contohnya 3 bilion, diniagakan dengan syarikat yang ada kaitan dengan judi. Contoh,
Maka bila niaga, dapat untung. Untung ni bayar interest. Bayar apa benda? Dividen kepada penyimpan. Kita orang yang simpan, bila dia niagakan duit kita, bila untung itu kita dapat tak? Dapat tak? Dia bayar untung kepada kita, penyimpan, mengikut persentage. Persen banyak mana duit kita dalam ASB daripada total yang diniagakan. Contoh mudah, katakan duit tu di ASB ada RM10. Kita masuk semua sekali nak kira daripada 10 tu RM1. Mana kita 10%. Jika dia untung maknanya 1 juta, kita dapat 10% dari 1 juta. Faham tak ke? Jadi kalau untung tu benda yang niaga dengan benda syarikat yang halal, halal lah dividen kita. Bila dia niaga syarikat yang haram, dividen halal tak? Haram. Itu kejap halal, kejap haram. Kejap halal, kejap haram. Faham tak? Dia gitu. Jadi boleh beri. Dan yang haram pun, kalau jelas, contoh bunga bank. Kita simpan RM10,000, lama dah tak cara tak? Gigi tengok ada RM11,000 dah pula. RM1,000 itu interest. Bank ni dia meniaga halal haram. Hak haram. Pasal apa? Duit bank yang kita simpan, dia boleh pinjam ke orang tak? Dia pinjam ke orang tak? Dia pinjam ke orang. Orang tu bayar ada bunga tak? Hak untung bunga tu bayar ke kita. Sebagai benda panggil interest dapat. Tu tak? Dalam saving account kita. Jadi, bunga tu haram. Jadi, bunga yang haram pun, setengah ulama fatwa, boleh kita sumbangkan untuk maslahat orang awam. Guna untuk peribadi, haram. Guna untuk peribadi haram. Nak beli game sport kereta, nak beli hak bagian rumah lapu tak boleh. Hak peribadi tak boleh. Hak maslahat orang ramai. Tabung Syria, tabung orang apa? Orang susah di Rohingya dan sebagainya, atau buat tabung, buat tandah, buat jalan, buat apa saja. Sebaiknya jangan buat benda untuk buat ibadat. Faham tak? Tandah tak apa, bukan buat ibadat. Jambatan rosoklah kampung kita. Oh, kita ada interest RM6,000 itu. Ambil buat beli seming. Untuk orang ramai guna. Itu cara dia. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak elok dari timbulnya riak atas amalan yang kita lakukan? Riak ini diddul ikhlas, lawan bagi ikhlas. Ikhlas sifat mahmudah, riak sifat mazmumah. Mahmudah ni dipuji, Allah suka. Bila Allah suka, Allah bayar dengan pahala. Mazmumah, riak, bila Allah benci. Mazmum maknanya yang dicela atau yang dibenci oleh Allah, maka Allah seksa kita. Jadi jangan sampai kita buat ibadat dapat seksa. Orang nak pahala, kita boleh bala. Apa makna riak? Talabul manzilati fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Kita buat amal-amal baik, amal akhirat, tapi dalam hati kita tujuan supaya orang sebut kebaikan kita buat. Ni amal nak letak kuliah 2 hari, baik kumayan 2 hari. Nampak bijak sikit. Allah. Faham? Nak tunjuk. Bukan kerana Allah. Kerana orang ramai. Tadi duduk seorang dengung gitu ya, duduk main telefon. Bila ramai dah naik, dia pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu nak cari pujian manusia. Betul tak? Ni kerana tu nak cari pujian manusia. Paling kurang, tak ada pahala. Paling teruk, boleh dosa. Ada gak riak tidak berdosa, tapi hapus pahala. Tak boleh kepeng. Tapi kalau teruk sangat riak mu, Allah azab di akhirat. Faham? Dengan amal akhirat. Kalau amal dunia tak apa, niat nak tunjuk ke orang. Sebab riak ni amal akhirat. Amal dunia tak apa, kita tikam leher. Faham tak tikam leher? Pandailah tikam leher baju orang ni. Kita buat comel gitu. Supaya orang puji, suhu tikam leher kita, laku nega. Hukumnya harus. Kita buat gubahan bunga. Kita buat molek, kita buat comel, gubahan baru-baru. Biar orang puji, orang mari buat kat kita belakang. Untung nega kita. Tak apa. Itu barang dunia. Yang tak boleh riak ni, bi'a'malil akhirah. Semayang nak suruh orang puji. Ngaji nak suruh orang puji. Faham? Berzikir nak suruh orang puji. Sedekah nak suruh orang puji. Itu baru tak boleh.
Jadi nak lawan gua ni, caranya ingat Allah Ta'ala sebelum kita buat amal. Ramai orang akad takbir mayang sunat, tak ingat pun Tuhan. Pakai mayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masuk mayang garik, tak ingat sikit pun belum takbir pada Tuhan. Gitu takbir dulu Allah. Tak ada. Aku nak semayang ni, nak sembahmu ya Allah. Tak ada. Tak dapat pertolongan kau ni. Nak, pergi berok lalu. Masa nak mula baca Quran tu, mana ada dalam hati, ya Allah, aku nak membaca kalammu, berikan hidayah, berikan pahala kepadaku. Bimbingkanlah hidup aku. Baru bismillahirrahmanirrahim. Tak, buka Quran. A'udzubillahi tak. Tak ingat Tuhan langsung buat kerja akhirat. Tu yang kawan-kawan cerita kat orang. Buat amal cerita kat orang. Kita malam-malam baca Yasin, mau nak tidur. Amal dari zaman muda, tak tinggal lagi. Khabar kat orang. Itu masalah lah kata. Dia panggil mental tak betul. Depo hadis, depo ayat Quran, depo tazkirah. Nak, pasti tunggu orang like. Mana tak like ni? Lengoh aku tulis. Faham tak lagi? Tu jenis riak lah tu. Dia buat kerja bukan kerana Allah. Betul tak? Dah mu tulis dah kan? Mu post kan? Malaikat like tak? Like dah kan? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang kita buat, sama ada berkata, menulis atau apa saja, garanti hadir malaikat yang mencatat. Malaikat sudah like dah. Faham tak lagi? Tag dah patah langit tu. Dah. Lama ni tak tulis dah hadiah apa. Orang jarang like. Padahal dia kerja dengan Allah. Tak kira like tak like, aku tulis. Benda yang baik. Nak? Soalan seterusnya. Apa hukum suami mati sudah 2 bulan, isteri pergi tempat kuliah? Boleh atau tidak? Boleh sebelah rumah dia. Lebih pada sebuah rumah tak boleh. Kerana perempuan yang beredah wafat dia panggil, wajib duduk dalam rumah, tidak keluar. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Allah kata 4 bulan 10 hari. 130 hari. Tak boleh pergi mak long, mak dara. Tak boleh pergi tengok anak dara cabang 3. Kena duduk pada meeting ni. Faham? Tak boleh pergi tengok orang tunang waktu buruk. Tak boleh pergi tengok tok kicera kalau berang. Tak boleh pergi belaka dah. Ni nak masuk cicing pula dekat je. Di nu je apa benda ni. Wakaf 2 je. Tak boleh, haram. Tetapi dimaaf, dia pergi ke rumah jiran sebelah rumah saja untuk berbual-bual. Faham tak ini? Setengah ulama kata boleh keluar ke rumah jiran tu siang, setengah ulama kata malam saja. Tak apalah, ada khilaf. Sebuah rumah boleh. Puas duduk rumah congok, pergi rumah janak belah, buat boleh. Rumah kedua tak boleh. Kita pasal minggu. Laki baru mati 4 hari, gedik punggung dah pasal minggu. Godek. Habis barang beli. Tak? Jahit? Jahit. Tak boleh. Mana kita pula? Bukan kerja kita. Tak boleh. Kali jangan mari. Dia sebuah rumah saja. Sebuah rumah. Kita duduk jauh dengan spekar padang dah. Sakit-sakit boleh. Faham tak lagi? Sakit-sakit boleh. Tetapi kalau ada benda yang kita tak tahu, kita nak sembahyang ni, betul ke tak kita buat ni? Orang kata tak betul, kita nak pergi tanya Tok Guru. Walaupun sekilometer boleh. Faham tak lagi? Benda tu dia kira benda mustahab. Kita nak berat tak? Panggil budak-budak nak suruh beli seorang pun pergi. Maka kita boleh tubik pergi kedai. Walaupun kedai tu jauh, 300 kilo dah boleh. Faham tak lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kerja kalau dia ada belanja, dia kena cuti. Faham? Kena pakai belanja dia dulu.
Kalau tak boleh cuti, buang kerja. Bila buang kerja, susah dah kat pergi nak cari makan. Laki mati dah. Faham? Jatuhlah telaga. Nah. Maka kita boleh bekerja di maaf. Faham? Bak mudarat kita kat pergi. Atau jenis jual pasar. Nak jual. Boleh pergi jual. Bak tidak pergi jual, siapa nak tanggung? Hukumnya boleh. Tapi tak boleh singgah mana-mana. Lalu pergi balik. Kan balik lalu lama nak main buah. Main buah kejap. Dosa. Dosa ke buat bising depan orang laki-laki? Dia bising. Bising tu tengok apa yang dia bising. Kalau dia bernyanyi, haram. Kalau dia buat bunyi nyanyi ni, gila namanya. Faham lagi? Tengok apa yang dia buat bising. Tak? Kalau bising ni panggil anak dia, kerana anak dia dah sedar atau rumah terbakar, tak apa. Wah, tepik tak apa. Lepas tu orang perempuan, jangan cakap kuat, kan tak boleh cakap. Faham? Dengan orang lelaki pun mustahak boleh cakap. Faham? Jangan kuat. Ni suka bah, tengok Raja Lawak bah, Pak Uti rumah dengar. Bunyi. Dia tu. Natu tu orang ni pula dah. Anak dara. Cakap kat orang ramai. Wah. Tengok. Pasal cakap kuat. Cakap kohor-kohor. Kita rapuan kan. Rapuan ni barang baik. Tuhan kata. Fankihu ma tabalakum. Dalam kamu kahwin akan ma tu barang. Ma taba, barang baik. Bukan barang murah-murah. Betul tak? Rapuan. Sebab tu ia banyak tutup. Ni wah cakap. Sama puang tak apa. Ni buat macam ke dalam rumah dia. Pasar ni. Jok comel. Muka uduh dah. Dosa tak kalau kita iri hati dengan income orang lain? Income ke benda? Kecomelan. L macam I gitu. Dia tengok orang lain comel, dia pun iri hati. Dosa ke tidak? Jawapannya bergantung pada apa maksud iri hati. Kalau hasad, dosa. Hasad ni kadang-kadang orang iri hati dia tak faham. Takrif iri hati tu. Kalau yang haram ialah dengki. Arab panggil hasad. Apa makna hasad? Kita tengok orang lain dapat satu nikmat, kita sakit hati. Atau kita suka supaya nikmat yang orang lain dapat tercabut. Itu bagi dengki. Tapi kalau kita tengok, comelnya dia ni, aku nak comel gini juga. Itu bukan dengki. Tak haram tu. Faham? Macam orang duk buat rumah kan. Dan jerang dia katok tangga pasang mozek. Dia katok atas tangga dia. Tukar mozek atas. Waktu hijau muda, ni hijau kepala ke. Nampak? Lepas tu you buat benda, tengok. Jerang dia buat tikar pintu pagar pula. Bubuh pintu pagar kerung. Stainless steel. Dia tukar atas, dia pagar. Dia buat air mah. Dia pagar. Pada rumah dia pagar tak ada, pintu pagar je. Faham? Dia tengok jerang dia pecah dapur pula, tambah lagi biar besar dapur, dia pecah atas, panggil tukang. Tu bukan hasad reki, tu gila babi. Faham lagi? Hasad reki ni lain, sakit hati tengok. Besar rumah pula, ambil yang pitih nak nunjuk-nunjuk korang ni. Benda hak uduh. Tu baru dengki. Ni belawang. Ada orang jangan belawang rumah dapat molek-molek siling ni. Katok. Nak buah bunga. Dia tengok ada rumah orang dia pergi. Mula siling dia kosong gini je. Mewah dah tidur kerang-kerang dah. Katok. Buah birai gini pula. Siling kapur. Pecah kat tu. Siap habis 4-5 ribu pula. Leni wak ni pula panggil tukar. Nak kipas nak ada lapu pula bawah kipas. Kipas duduk atas, lapu bawah. Pakai terik, krik gitu. Tukar pula. Pecah pula kabinet dapur. Pecah biar. Pecah mu. Siapa tukang dah balik dah barang tinggal mu dia.
Faham tak? Pecah rumah. Laki tukar cari bitih, dia tukar pecah rumah. Tu gila cara tu. Tak apalah, tak ambil bitih orang. Cuma tak apa sihat lah tak. Nah. Siapa orang tanya tu, buat projek mana tukang ni? Mau haji gila tu, mana ni? Dah pecah rumah. Rumah boleh ada pecah rumah kata. Orang kata apa buat haji gila bagi. Nah. Tu bukan deki ni kita sakit hati. Faham? Sakit hati kita. Pasal apa Tuhan bagi dia? Faham? Tu haram. Habis amat ibadat. Dia deki orang lain comel. Pasal deki lah comel. Sebut apa comel belaka.